Nikmat iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Hari ini kita sambung balik muzakarah Syirajul Huda pada muka surat 31 atas sekali, 32, muka surat 32 atas sekali. Yang Rumi muka surat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Wa amma burhanu, dan adapun dalil tanda bukti kauni fi'lil mungkinati, wa amma burhanu kauni fi'lin mungkinati, dan adapun tanda dalil bukti adalah perbuatan Allah Ta'ala itu mungkin, au tarkuha, ataupun meninggalkan buat tu pun jaizun, harus, fi haqqihi ta'ala, harus pada hak Allah Ta'ala. Jadi ini masuk di bahagian perkara yang harus pada hak Allah Ta'ala. Apa dia? Buat makhluk ataupun meninggalkan buat, maka pada hak Allah Ta'ala itu harus. Maksudnya seluruh perbuatan Allah harus. Tak wajib Allah buat, tak mustahil Allah buat. Nak buat pun boleh, tak mau buat pun boleh, harus. Harus tu pada hak Allah Ta'ala. Apa dia dalil dia? Fali'annahu, dari kerana. Dari kerana, yakni kita berfikir, law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan, sekiranya wajib alaiha, di atasnya ta'ala, kalaulah wajib di atas Allah Ta'ala tu buat sesuatu, minha, sesuatu daripadanya, aqlan, pada akal fikiran kita. Kalaulah wajib Allah Ta'ala buat pada fikiran akal kita, awis tihalan, ataupun mustahil aklan, pada akal. Jadi lagu mana? Lan qalaba mungkinun, maka bertukarlah hakikat perkara mungkin itu, wajaban menjadi wajib, au mustahilan, ataupun mustahil, wazalika la yuq'alu, maka kalaulah terbalik hakikat kita, maka tidak diterima pada akal. Macam mana hujah dia? Macam ni, perbuatan Allah harus, kalaulah wajib pada fikiran akal Allah buat, ataupun mustahil pada fikiran akal Allah buat makhluk, maka bertukarlah hakikat kita. Bertukar lagu mana? Kita ni harus. Tiba-tiba kalau wajib, kalau lagu tu kita ni khadim, kalau kita ni mesti ada, kita ni sama dengan Tuhan, mustahil. Mana boleh kita khadim, kita baru. Kita ni baru, kita bukan khadim, kita baru. Baik, kita fikir selapis-lapis dulu. Allah Ta'ala suruh kita berfikir, fa'tabiru ya ulil albab, fikir olehmu, hei orang yang memiliki akal fikiran. Dalil ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah Ta'ala ni harus buat makhluk, dalilnya iaitulah Allah Ta'ala berfirman, innallaha yaf'alu ma yurid, sesungguhnya Allah Ta'ala buat apa yang ia kehendak. Maksudnya harus. Apa hak Allah mau, Allah buat. Apa hak Allah nak, Allah buat. Innallaha yaf'alu ma yurid, sesungguhnya Allah Ta'ala buat apa yang ia kehendak. Itu harus. Innallaha yaf'alu ma yurid, sesungguhnya Allah Ta'ala buat apa yang ia kehendak. Masya Allah kana, wa ma lam yasha lam yakun. Apa hak Allah Ta'ala kehendak, Allah buat. Apa yang Allah Ta'ala tak kehendak, maka Allah Ta'ala tak buat. Itu dalil kata harus. Baik, akal kita pula kena fikir.
Allah Ta'ala suruh fikir, fa'tabiru ya ulil albab, fikir olehmu hai orang yang ada akal. Fikir lagu mana? Baik, kalaulah Allah Ta'ala tak harus buat makhluk, jadi lagu mana? Maka dua keadaan lah, sama ada wajib ataupun mustahil. Kalau wajib, kalau mustahil, bertukarlah hakikat kita. Kita lah ni harus, kita lah ni hukumnya harus. Boleh ada, boleh tak ada, boleh hidup, boleh mati, boleh sihat, boleh sakit, berubah. Baik, kalaulah wajib Allah buat kita, maka kita ni sama qadim seperti Allah Ta'ala. Mustahil. Kita ni semua baru. Ada yang dilahirkan tahun 30-an, ada yang tahun 40-an, ada tahun 50-an, ada tahun 60-an, ada tahun 70-an dilahirkan. Kita ni bukan khadim, kita baru. Kalau kata kita ni wajib ada, maka kita ni khadim, maka bertukarlah hakikat kita. Mustahil, tak boleh terima pada akal kita. Kita ni semua benda baru, bukan khadim, bukan wajib. Baik, dan tak mustahil Allah buat kita. Kalau mustahil tak ada habis kita ni. Kalau mustahil tak ada, la ni kita ada, maksudnya tak mustahil Allah buat kita, Allah boleh buat. Satu. Yang kedua, kita ada ni baru, bukan khadim, kita bukan benda wajib. Maksudnya kalaulah Allah Ta'ala tak harus buat kita, mustahil. Kalau tak harus jadi wajib, wajib mustahil. Kita bukan wajib, kita bukan khadim, kita baru. Dan kalau mustahil, kita tak ada, la kita ada. Maksudnya apabila kita ni ada, kita ni baru, tak mustahil Allah buat kita, tak wajib Allah buat kita, hanyalah harus semata-mata. Itu dalil ataupun bukti, hujah daripada musannif mengajak kita, Syekh Sunusi. Imam Sunusi rahimahullahu ta'ala, Imam Sunusi rahimahullahu ta'ala, dia ajak kita fikir lagu ni. Maksudnya seluruh perbuatan Allah tu harus, tak wajib dan tak mustahil. Kalau wajib ataupun mustahil, bertukarlah hakikat kita. Bertukarlah hakikat kita. Mustahil. Kita ni harus. Ada kita bau, dan tak mustahil Allah buat kita. Kalau mustahil semua tak ada. Ni di antara kita belajar, seluruh perbuatan Allah Ta'ala itu hukumnya harus, tak wajib Allah buat dan tak mustahil Allah buat. Kita dah belajar dah bab qudrah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap suatu amat kuasa ia. Semua makhluk ni Allah Ta'ala kuasa. Itulah di awal-awal pengajian, di awal-awal pembahasan, kita kena bahagikan di antara hukum akal, hukum adat dan hukum syarak, supaya kita tak keliru. Supaya kita tak keliru. Kita nak kenyang, adatnya kena makan. Kalau tak makan, tak kenyang. Orang tua-tua duk bercakap tak makan taubat tak kenyang. Tu kita duk bercakap bahasa, orang tua-tua duk bercakap lagu tu. Tu adat. Kalau tak ada anak kunci, tak ada boleh buka pintu. Tu adat. Akal boleh menyalahi. Kalau Allah Ta'ala nak lagu mana pun tak apa, boleh. Kalau Allah Ta'ala nak kok mana pun boleh. Itu hakikat. Adapun kita di maqam asbab, kita ambil asbab. Nak lega, maka ubat. Tetapi bukan ubat bagi lega, Allah yang melegakan. Itu di sisi i'tiqad kita yang sahih. Wajib ada pada kita ikhtiar usaha. Kita ambil maqam sabab. Ad-dunya darus sabab.
dunia ni bersebab. Nak makan, nak kenyang sebab dia makan. Itu sebab adat. Nak lega maka ubat. Itu asbab adat. Kita di sisi orang awam, kita mesti kena ikhtiar usaha mengambil sebab. Tetapi pada i'tiqad kita bukan ubat yang melegakan, bukan ikhtiar usaha yang mengubahkan, tetapi semuanya adalah daripada Allah Ta'ala. Itu wajib kita i'tiqad. Sebagai orang yang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, wajib i'tiqad semua yang berlaku ni Allah Ta'ala yang menjadikan, Allah Ta'ala yang mengkehendaki, Allah Ta'ala lah yang buat, Allah Ta'ala lah yang mengubah. Lagu mana pun harus pada hak Allah Ta'ala boleh buat makhluk ni. Tutup Saleh kata, kalau orang tanya boleh ke tak Allah Ta'ala buat gajah kepala 1000, hujan daripada raksa, air laut daripada timah, boleh kalau Allah Ta'ala nak buat? Benda tu harus termasuk di dalam benda-benda mungkin. Pasal apa tak ada? Kerana Allah Ta'ala tak kena, tu jawapan dia. Kalau Allah nak, boleh belaka makhluk ni Allah Ta'ala nak buat macam mana pun boleh. Tapi hak duk ada ni Allah buat, Allah nak. Hak tak ada, Allah Ta'ala tak kena. Tu jawapan dia. Bukan bermakna Allah Ta'ala tak boleh buat, boleh. Bukan bermakna Allah Ta'ala tak boleh buat, boleh. Itu kalau orang kadang-kadang dia keliru dalam bab akidah. Dia kata pasal apa Allah Ta'ala tak bantu orang Islam di Palestin, di Somalia, pasal apa Allah Ta'ala tak bantu? Pada makna seolah-olah hati dia macam Allah Ta'ala ni tak kuasa. Na'udzubillah. Bukan macam tu. Allah Ta'ala nak buat boleh macam mana pun. Nak bagi Israel tu kalah lala ni pun boleh. Dia buat tsunami ke, dia buat ribut ke, boleh belaka tentera Allah Ta'ala. Tetapi pasal apa Allah Ta'ala buat lagu tu, maka Allah Ta'ala bagi tahu dah kepada kita, la yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Jangan tanya apa yang aku buat, tanya diri kamu. Semua hak kita duk soal-soal ni Allah Ta'ala jawab saya dah. Pasal apa Allah Ta'ala tak bantu? Jangan tanya apa hak Allah buat. Kamu tanya diri kamu. Tanya diri kamu. Allah Ta'ala bagi Islam. Duk guna juga, tak mau juga kepada Islam, duk ikut juga. Yang kita duk doa hari-hari, duk buat juga, na'udzubillah. Itulah Allah Ta'ala suruh kita fikir. Fa'tabiru ya ulil albab, fikir olehmu hai orang yang ada akal. Fa'tabiru ya ulil absar, fikir olehmu hai orang yang memiliki penglihatan. Tengok, fikir. Tengok, fikir. Palestin ni negeri kaya, negeri makmur. Allah Ta'ala kurniakan nikmat, kesuburan. Tetapi oleh kerana tak syukur kepada nikmat Allah Ta'ala, orang-orang Islam dia jual tanah kepada orang Israel. Lain-lain sekali negeri kita jadi kecil dan dijajah oleh Zionis laknatullah, yang mana mereka ni sampai bila-bila pun tak redha dengan Islam. Kemudian negeri-negeri di sekeliling tu, negeri-negeri Arab tak berani. Semua takut. Mesir takut. Sehingga kan apabila orang Palestin nak lari ke Mesir, orang Mesir nak bantu, disekat oleh pemimpin-pemimpin yang tidak ada ruh Islam. Islam, orang Islam, tapi semangat Islam tu tak ada. Takut kepada orang Israel. Maka Allah Ta'ala tak turunkan kemenangan. Allah Ta'ala tak bagi kemenangan. Jadi kita ni sebagai orang Islam, fikir macam-macam hikmah yang Allah buat. Allah Ta'ala buat supaya kita ni beringat negeri kita,
Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala buka peluang kepada kita untuk menolong orang-orang Islam seagama dengan kita. Kita berdoa. Kalau ada bantuan diminta, kita bagi sekadar yang kita mampu. Itu peluang kebajikan yang Allah bagi kepada kita bersama. Nah, kemudian Allah Ta'ala bagi pula kepada orang-orang Islam di sana dapat pahala syahid. Nah, kita tengoklah, susah kita tengok dengan mata kepala kita, tetapi hakikat Allah Ta'ala nak bagi banyak kemuliaan. Apabila mati syahid masuk syurga. Kita ni tak tentu lagi. Mereka susah ingat kepada Allah Ta'ala, sempat bertaubat. Dalam perang ingat Allah Ta'ala, dalam dengar bom ingat Allah Ta'ala, mati itu mati syahid. Kerana nak mempertahankan agama tanah air. Allah Ta'ala muliakan mereka. Itulah. Di sebalik hak Allah Ta'ala buat, ada hikmah dia. Kita dah bincang dalam bab qudrah, dalam bab perbuatan Allah Ta'ala, dalam bab kehendak Allah Ta'ala. Semua hak Allah Ta'ala buat, hak Allah tentu, semuanya Allah Ta'ala tahu dengan ilmu Allah yang sempurna. Semua Allah Ta'ala tahu dengan ilmu Allah yang sempurna. Itu semuanya ada hikmah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Jadi semuanya Allah Ta'ala boleh buat. Tak wajib Allah buat dan tak mustahil Allah buat. Kalau mustahil kita tak ada. Kalau wajib kita sama hakikat dengan ketuhanan. Bukan, kita ni baru. Jadi pada i'tiqad kita, seluruh perbuatan Allah itu tak mustahil Allah buat dan tak wajib Allah buat. Itu di sisi kita. Itu di sisi kita. Itu kena faham elok-elok hukum adat. Jangan tukar. Takut jadi salah i'tiqad. Tak makan macam mana nak kenyang? Tak makan nak kenyang ke mana? Itu adat. Akal boleh. Akal boleh. Tu Nabi Isa AS, umur 40, duduk di langit, nanti akan turun berpakat dengan Imam Mahdi, membunuh Dajjal. Lah ni duduk 40 tahun duduk, tak makan, tak minum, tak tidur macam malaikat. Allah Ta'ala jadikan. Umur pun tak berubah. Kalau kita fikir macam mana no? Nabi Muhammad saja pun dah 1400 tahun lebih. Sebelum tu 500 tahun Nabi Isa AS, dekat-dekat 500 tahun. Maksudnya 2022 kelahiran Nabi Isa AS. Macam mana lah ni duk 40? Allah Ta'ala kuasa. Duk kelakuan malaikat, tak makan, tak minum, tak tidur. Umurnya sama, turun pun umur 40. Bunuh Dajjal dan menjalankan syariat di atas muka dunia ni, melaksanakan syariat seperti mana yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu i'tiqad yang wajib kita kena beriman. Hak Nabi cerita tu semua, hak tanda kecil-kecil tu dah nyata. Banyak tanda-tanda kecil yang kita belajar, tanda-tanda akhir zaman tu telah jadi, telah berlaku di ketika ini. Cuma tanda-tanda besar yang belum ada. Tanda-tanda besar belum ada, yang 10 tanda besar tu belum ada lagi. Adapun tanda-tanda kecil semuanya telah zahir. Yang paling nyata tanda kecil tu di tanah suci Mekah, di tanah suci Madinah. Hak tu nyata. Daripada tak subur menjadi subur. Orang-orang Arab Badui dulu ni jalan pun tak berkasut. Lah ni membina bangunan yang tinggi-tinggi. Kaya orang Mekah lah ni. Sehingga kan orang-orang Mekah tak duduk dalam kota Mekah, duduk di luar. Duduk di luar. Habis.
Jabal Habsyi di Madinah Al-Munawwarah telah dibina istana. Di situ Dajjal akan dapat masuk di situ ya. Lebih pada tu tak boleh masuk dah. Kota yang penuh dengan cahaya Rasulullah SAW, Dajjal tak boleh masuk. Dajjal tak boleh masuk. Nah tu kalau kita belajar hadis yang mengenai peristiwa akhir zaman, kalau kita pergi ke Mekah, Madinah, takut dekat dah nak berlakunya peristiwa-peristiwa yang besar daripada tanda-tanda akhir zaman. Hak 10 tanda besar tu dekat dah nak keluar, nak berlaku. Hak kecil-kecil tu habis jadilah. Kita tengok di Madinah. Madinah ni orang hak ahli Madinah betul pakat lari keluar, duduk luar. Ada sikit saja hak iman elok, dia tak mau keluar. Dia beli juga, dia buat juga. Nah, di situ. Itulah ulama-ulama yang faham masalah tanda-tanda akhir zaman ni. Kadang-kadang seperti Habib Zain Smith, orang Yaman, dia bayar cukai yang tinggi kepada kerajaan Saudi. Kok mana pun aku tak mau keluar pada kota Madinah. Tak mau keluar pada kota Madinah. Sayang kat Nabi, ingat kepada Nabi. Lepas tu pula takut akhir zaman ni orang yang duduk dalam kota Madinah ni selamat. Kalau betul-betul orang Madinah betul-betul, kalau semua kita tak ada, depa semayang dalam radah tu pun tak penuh. Pakat keluar, pakat lari keluar. Buat rumah di luar besar-besar, mahal-mahal. Tapi orang yang ada iman kuat, mereka tak keluar. Tu diceritakan dalam peristiwa akhir zaman. Dajjal tak boleh masuk kota Madinah, dia tempik. Suara dia yang kuat, sehingga kan menjadi tarikan kepada orang-orang perempuan ni nak keluar juga. Tu Nabi suruh ikat orang perempuan dalam rumah, duduk dalam kota Madinah lah. Dajjal dia jerkah tu, tempik dengan suara pekikan yang kuat. Orang perempuan ni nak keluar. Itu fitnah yang kuat pada akhir zaman, ketika hampir kepada berlakunya peristiwa-peristiwa yang besar. 10 peristiwa, di antaranya Imam Mahdi turun, Nabi Isa turun. Hak last sekali matahari itu dia tukar. Daripada naik belah nu, dari bertukar naik belah ni. Tu pintu taubat dah tertutup. Na'udzubillah. Jadi Allah Ta'ala harus buat semua. Dan ada pun tanda keadaan memperbuatkan mungkin, Allah Ta'ala harus memperbuatkan mungkin. Adapun tanda keadaan memperbuatkan mungkin ataupun meninggalkan, nak buat pun boleh, nak meninggalkan buat pun boleh. Akan dia harus pada hak Allah Ta'ala. Nak buat pun harus, tak mau buat mungkin pun harus boleh, tak mustahil. Maka dari kerana jikalau wajib atas hak Allah Ta'ala, kalaulah wajib atas hak Allah Ta'ala suatu daripada akal, daripadanya pada akal kita, kalaulah wajib sesuatu Allah buat. Kerana jikalau wajib atas Allah Ta'ala suatu daripadanya memperbuatkan sesuatu tu pada akal, ataupun mustahil memperbuatkan suatu atasnya, atas mustahil atasnya atas Allah suatu daripada akal kita. Jadi lagu mana? Nescaya terbaliklah, bertukarlah hakikat yang mungkin itu. Jadi terbalik. Kita ni harus tiba-tiba jadi wajib. Mustahil, mana boleh terima pada akal. Kita ni bukan khadim, kita ni semua baru. Kita ni baru. Kuliah kita pun baru mula. Kita ni pun baru ada. Masjid ni pun baru terbina. Baru, bukan khadim. Kalau wajib jadi khadim, mustahil, semua kita baru.
Semua kita baru. Ni hak PM10 tak ada lagi ni. Hari ni baru nak ada. Tak tahu kat mana lagi. Baru. Mana khadim? Kalau khadim, kalau wajib khadim lah. Mustahil. Mustahil. Kita ni bukan wajib. Nah, kalau kita wajib, tak boleh terima. Kita ni semua benda baru. Kalau mustahil, kita semua tak ada. Law kita ada, maksudnya kita ni benda harus. Apabila harus, kita ni, maka haruslah perbuatan Allah ke atas kita. Kita benda mungkin, benda harus. Maka pada pikiran akal dan i'tiqad kita, seluruh perbuatan Allah Ta'ala itu harus semata-mata, bukan wajib dan bukan mustahil. Itu dalam kitab-kitab yang lain. Kita ni hak beriman, hak taat, wajib ke Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga? Tak. Tak wajib. Siapa nak pewajib Tuhan? Lepas tu harus saja. Allah Ta'ala nak buat kita dalam neraka pun boleh, hak dia. Tetapi pandang kepada janji syarak, Allah Ta'ala tak buat lagu tu. Allah Ta'ala tak menyalahi janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak menyalahi janji. Kalau buat baik, dibalas baik. Kalau jahat, dibalas jahat. Keadilan Allah Ta'ala. Tapi kalau jahat, Allah Ta'ala nak ampun, boleh. Kalau wajib, Allah Ta'ala tak mampu kita dalam syurga, boleh. Kerana Allah Ta'ala terkaya, bebas daripada sesuatu, tak terikat di bawah sesuatu, tak di bawah telunjuk sesuatu, tak ditekan oleh sesuatu. Harus ikut, nak buat ke mana pun. Tetapi berdasarkan janji-janji syarak, kita yakin Allah Ta'ala tak menyalahi janji. Kalau hak buat baik, dibalas baik. Kalau hak buruk, dibalas buruk. Keadilan Allah Ta'ala. Tetapi sekiranya Allah Ta'ala nak ampun, itu rahmat Allah Ta'ala. Di sinilah orang hak batil, dia pegang hak ni. Dia kata Allah Ta'ala nak ampun pun boleh. Kalau kita buat jahat, Allah Ta'ala nak buat syurga pun tak apa. Tu kerja Tuhan, tak sedap campur lah. Kerja kita taat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia supaya dapat beribadat. Kerja kita kena taat. Kalau sembahyang 5, kalau puasa Ramadan wajib. Hak tu kerja kita. Ini kita kata pasal apa? Tak hang tak sembahyang. Allah Ta'ala ni penyayang, rahmat, Raufur Rahim. Dia pandai. Kalau kita tak sembahyang, Allah Ta'ala nak ampun, nak bulan syurga pun boleh. Tu kerja Tuhan, kita kata kat dia. Kita tak usah duk campur lah tu. Kerja kita kena taat. Kalau sembahyang 5 lah. Kalau tak sembahyang kena bertaubat, kena khada. Tu kerja kita. Adapun syurga neraka itu urusan Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Itulah kita ahlu sunnah wal jamaah. Kita tak boleh tentu sesiapa pun dengan neraka, tak boleh. Hang ahli neraka, tak boleh. Bukan kerja kita. Bukan kerja kita. Tak boleh. Cuma kita duk habaq sifat. Kalau buat lagu ni neraka, sifat tak apa. Tapi jangan duk bertentu orang. Hang neraka, tak boleh. Tak boleh. Begitu juga kita tak boleh kata ke orang Islam sebagai kafir, tak boleh selagi tidak nyata tanda-tanda zahir daripada perkataan dan perbuatan dia. Inilah i'tiqad kita ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita pegang elok i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, aman, sejahtera, kita duduk dalam keadaan harmoni. Tengok Nusantara, tak pernah berlaku tumpah darah. Sebab selagi mana ia syahadah, tetap Islam, walaupun dia itu fasik. Tak sembahyang ni, duk minum arak ni, Islam lagi. Selagi mana dia tak engkar, tak mengeluarkan perkataan dan perbuatan, dia tak buat pun
perkara-perkara yang boleh membatalkan Islam. Dia tak buat pun perkara-perkara yang membatalkan Islam. Nak hukum apa? Islam. Kalau dia mati, kena mandi, kena kapan, kena semayang, kena tanam. Islam lagu mana ni? Semayang pun tak, duk minum arak. Islam yang asi, yang berdosa. Adapun batin dia, kita serah kepada Allah Ta'ala. Nahnu nahkumu bizzawahir, wallahu yatawalla sarahir. Kita hukum zahir, adapun Allah Ta'ala lah yang mentadbir, yang menghukum akan batin dia. Itu serah kepada Allah Ta'ala. Itu Tok Isaleh kata, orang mati ni kita urus cepat-cepat. Cepat-cepat. Kalau baik, cepat-cepat dia terima rahmat Allah Ta'ala. Kalau buruk, cepat-cepat kita lepaskan dia Allah Ta'ala, kita serahkan dia kepada Allah Ta'ala. Nah, ada lagu tu. Baik. Melainkan beberapa perkara. Itu tak apalah, seperti uzur ataupun untuk melantik kepimpinan, macam sultan dia mangkat, dia kena tabah dulu. Itu sunnah hak Nabi zaman, hak sahabat buat ketika Rasulullah wafat. Rasulullah wafat hari Isnin, ke bumi hari Rabu. Buat apa? Kerana duduk bergaduh, macam mana ni, siapa yang nak memimpin negara ni. Nah, maka mesyuaratlah para sahabat, syura sahabat, maka melantik Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Itu oleh kerana ada sebab-sebab. Tak apalah. Tapi ni kita memimpin, tak apa pun tak, tanam cepat. Urus bagi cepat. Nah. Baik. Jadi kita duk bincang hari ni tanda ataupun bukti dalil Allah Ta'ala buat makhluk ni harus. Tak wajib Allah buat dan tak mustahil. Iaitulah kita fikir. Kalau wajib, bertukar hakikat makhluk kepada khadim. Sama kita dengan Allah Ta'ala, mustahil. Sedangkan kita baru. Kalau mustahil, kita ni semua tak ada. Maka i'tikad kita, perbuatan Allah wajib pun tak, mustahil pun tak. Lepas tu harus. Nas Al-Quran, Inna Allah yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala buat apa yang ia kehendak. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah mau, Allah buat. Apa yang Allah Ta'ala tak mau, Allah Ta'ala tak buat. Nah, habis itu. Baik. Jadi kalau ikut logik akal, susahlah. Macam perkara-perkara mukjizat, mana boleh berlaku? Sudut adat. Takkan ayak keluar daripada jari Nabi boleh minum 1,000 orang lebih. Tu kalau kita fikir adat, tak boleh. Tapi kalau fikir Allah Ta'ala boleh buat, boleh berlaku. Peperangan Badar 300 orang lebih lawan dengan 1,000 orang, Allah Ta'ala bagi menang. Menang lagu mana? Sedangkan mereka main tentera, peralatan senjata yang cukup. Sedangkan orang Islam main tu, Nabi bukan nak perang, nak tahan ya, depa nak jual barang mula-mula tu. 300 orang. Tetapi Allah Ta'ala memberi kemenangan. Tu Allah Ta'ala kuasa. Kalau adat pakai tak menang. Pasal apa? Oleh kerana mereka itu hancur hati mereka, pasrah kepada Allah Ta'ala. Mereka tawaduk, merendah diri, memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala. Nabi teriak berdoa. Sekiranya kami ni kalah, nescaya Islam ni tak boleh nak sebar dah. Mintalah pertolongan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi pertolongan. Tengok peristiwa 13 Mei. Parang pun boleh terbang. Terbang lagu mana parang? Kiai Saleh, Selempang Merah, Johor, Batu Pahat. Tu dia pimpin anak-anak murid dia berzikir. Zikir sampai turun di medan, Allah Ta'ala turunkan pertolongan.
Parang terbang. Nah, lagu mana terbang? Nak terbang lagu mana? Bukan boleh kontrol. Tu maknanya Allah boleh buat adat lagu mana. Tak masuk akal. Tapi Allah buat. Boleh. Dan katanya Kiai Saleh ni menjadi wali dengan sebab berkat isteri dia. Tu kalau kita pergi ziarah di sana, orang yang membawa kita ziarah di makam di Bukit Cermai tu, apa dia? Dia ziarah dulu kepada orang-orang lama. Dia ada beberapa habib di situ. Ziarah habib ni, habib ni, habib ni. Lalah kali Habib Ali Batu Pahat. Habib Ali ni baru meninggal ya. Dia warak. Orang Yaman, kalau kita orang Malaysia pi minta habib-habib doa, dia kata apa duk mana Malaysia? Balik pi minta doa Habib Ali Batu Pahat. Tu wali kutub. Orang tak kenal dia. Habib Ali ni rumah pun tak ada. Nah, mati dalam keadaan duk rumah sewa. Rumah pun tak ada. Tak makan sembelihan, kalau nak makan dia sembelih sendiri ataupun dia tengok orang sembelih depan dia. Kalau sakit tak pergi ambil ubat dekat-dekat. Dia kata kalau Allah Ta'ala bagi sakit, hayati dulu, rasai dulu. Ini pemberian Allah Ta'ala, ketentuan Allah kepada kita. Redha dulu, baru ambil ubat. Tu Habib Ali Batu Pahat rahimahullahu ta'ala. Di tepi Habib Ali tu, bawah tu Kiai Saleh Selempang Merah, yang pimpin parang terbang tu dengan zikir. Tepi dia isteri dia. Maka kalau orang adab ziarah, dia kata kena ziarah isteri dia dulu, baru Kiai Saleh Selempang Merah. Sebab dia ni tumpang berkat isteri dia ni wali. Tu sudut adab ziarah lah, tertib ziarah yang diatur oleh orang-orang di sana. Di Batu Pahat, Johor. Baik. Jadi seluruh perbuatan Allah Ta'ala itu harus, Allah Ta'ala nak buat lagu mana pun boleh. Macam kita ni lah. Lu fikir Al-Ustaz ni tak nak menang orang Melayu Islam ni. Dia tak kira parti lah ni. Oleh kerana semua kita sokong orang Islam. Tak kira parti dah kali ni. Nak bagi orang Islam menang. Alhamdulillah. Sejarah. Alhamdulillah. Seronok kita. Walaupun saya ni bukan mengundi sini. Seronok kawasan kita duduk. Dia tak kira parti dah. Dia kira semangat kepada Islam, kepada orang Islam merintah, kesedaran tu. Alhamdulillah. Kalau ikut tu mustahil dah nak menang. Mana boleh menang, majoriti dulu pun 15,000. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala buat, alhamdulillah, kesatuan kepada kita. Tak usah duk kira parti dah. Kita kira kepada Islam. Alhamdulillah, Al-Ustaz Allah Ta'ala bagi orang Islam meminta. Alhamdulillah. Minta mereka buat bagi elok lah. Allah Ta'ala bantu. Habis. Wa ammar rasul alaihimus salatu wassalam fayajibu fi haqqihim as-sidqu. Dan adapun Rasul alaihimus salatu wassalam, kitab ni rasanya jatuh. Dia kena ada burhan. Ustaz, tengok kitab Rumi pula. Wa ammar rasulu, dan adapun pada hak Rasul alaihimus salatu wassalam fayajibu fi haqqihim as-sidqu, dan adapun segala nabi-nabi yang menjadi utusan Allah Ta'ala, atas segala mereka itu Rasul bertambah-tambah rahmat dan selamat. Ni orang panggil doa. Jumlah doa ya. Kita doa, ya Allah, turunlah keselamatan, turunlah nikmat dan keselamatan kepada Rasul kami. Maka wajib pada hak segala mereka itu bersifat dengan siddiq, benar. Ini masuk pada
pembahasan kalimah syahadah yang kedua, iaitulah Muhammadur Rasulullah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.